Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi untuk hari ini kita akan masuk syllabus tingkatan 5. Okay, di mana tingkatan 5 mempunyai 10 bab. Dan untuk bab pertama bertajuk kedaulatan negara. Okay, untuk bab 1, kedaulatan negara akan ada 4 subtopik, iaitu 1.1 konsep kedaulatan, 1.2 ciri negara yang berdaulat, 1.3 kepentingan mewujudkan negara berdaulat, dan 1.4 langkah mempertahankan kedaulatan. So hari ini kita akan sentuh berkaitan 1.1 konsep kedaulatan. Yang pertama, takrif kedaulatan di mana ianya boleh dilihat dari sudut bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Sebelum kita pergi lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dan berwibawa sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Jadi maksudnya dekat sini, kedaulatan ni merujuk kepada sebuah negara yang merdeka, yang tidak dijajah oleh mana-mana kuasa asing dan juga diperintah oleh rakyat itu sendiri. Maksudnya bukan daripada negara luar. Seterusnya, kedaulatan negara kita jelas sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, ketika penubuhan ataupun kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, dan ianya terus mantap dan diperkukuhkan dengan kemerdekaan Tanah Melayu yang disambut pada 31 Ogos 1957 dan seterusnya pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Seterusnya berkaitan dengan kedaulatan. Kedaulatan dari bahasa Yunani diambil daripada perkataan supernus ataupun supernus. Ia bermaksud agung atau tertinggi. Maksudnya kita di sini tidak dijajah oleh mana-mana kuasa asing dan ia berada dalam kedudukan yang tertinggi. Dan ia merujuk pada negara yang bebas dan merdeka, bukan dijajah oleh mana-mana kuasa asing. Dari sudut bahasa Inggeris pula, perkataan kedaulatan diambil daripada perkataan sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Tidak ada campur tangan daripada mana-mana kuasa asing dalam pemerintahan negara. Di mana pemerintahan negara kita yang tertinggi terletak di tangan Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya dalam bahasa Arab, diambil daripada perkataan daulah. Yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah negara. Siapa yang memerintah? Sebuah kerajaan. Siapa yang memerintah? Di sini pemerintah tertinggi adalah Yang di-Pertuan Agong. Di bawah dia kita ada sultan, pembesar-pembesar dan seterusnya barulah rakyat. Dan yang terakhir dari sudut bahasa Melayu diambil daripada perkataan daulat. Daulat di sini bermaksud kekuasaan tertinggi yang terhadap pemerintahan negara. So as a conclusion, kedaulatan bererti kuasa tertinggi sesebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka, bukan di bawah penjajahan, ditadbir oleh negara kita sendiri. Seterusnya kita tengok pada pandangan tokoh. Jadi di dalam topik ini kita akan tengok apa ataupun kita akan lihat tokoh-tokoh pandangan mereka terhadap konsep kedaulatan. Di antaranya ialah Aristotle, Ibn Khaldun, Jean Bodin, Tengku Abdul Rahman, Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Yang pertama adalah Aristotle. Beliau merupakan seorang ahli falsafah Yunani. Bagi Aristotle, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara dan ia merujuk kepada kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Jadi sebuah negara yang merdeka seharusnya mempunyai perlembagaan sendiri. Maksudnya perlembagaan ataupun undang-undang sendiri dan tiada campur tangan daripada negara luar untuk mentadbir negara kita. Yang seterusnya iaitu Ibn Khaldun yang merupakan seorang ilmuwan Islam. Bagi beliau, kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Jadi sesebuah negara tu dia mempunyai rakyat. So rakyatnya ada rasa kekitaan. Kekitaan ni maksudnya kepunyaan terhadap sesuatu bangsa ataupun sesebuah negara. Dan kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Maksudnya kat sini dia bila kita dah ada semangat kekitaan, dia punya mesti diselaraskan bersama-sama dengan agama.
Okey, kalau awak ingat semula maksud tamadun. Okey, tamadun ni dia tamadun menurut Islam merangkumi pembangunan dari sudut rohani dan juga lahiriah, dua-dua. Okey, yang dunia kita tengok dan juga apa yang dalaman ataupun rohani juga diselaraskanlah. Okay, tokoh yang seterusnya ialah Jean Bodin, iaitu merupakan salah seorang ahli falsafah politik Perancis, di mana beliau mengatakan kedaulatan itu merujuk kepada kuasa tertinggi dalam sesebuah negara dan ia mempunyai sikap yang kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Ini samalah yang macam tadi, maksudnya tak ada campur tangan orang lain dalam mentadbir negara kita. Kita yang menentukan hala tuju bagi negara kita. Okey, seterusnya kita tengok pula, lihat semula, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Bagi Tunku Abdul Rahman, kedaulatan adalah dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Negara kita dah merdeka. So, bila merdeka maksudnya bebas. Dan bila ada kebebasan, ianya mesti dilengkapi dengan keadilan bagi memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Walaupun negara kita terus berkembang, dalam masa yang sama hak rakyat ataupun kebajikan rakyat terus diperjuangkan. Tokoh yang seterusnya Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas yang merupakan mantan ataupun bekas ketua hakim negara. Kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan, maksudnya tidak dijajahlah. Pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Maksudnya kita mentadbir negara kita mengikut acuan kita sendiri, bukannya berdasarkan kepada ataupun bukannya di bawah pemerintahan ataupun tunjuk ajar daripada negara lain. So, dapatlah disimpulkan daripada pandangan tokoh-tokoh tentang kedaulatan. Kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara merdeka untuk menjalankan pemerintahan serta melaksanakan undang-undang dan ianya penting demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara serta boleh diterima dan diiktiraf oleh negara lain. Subtopik terakhir dalam tajuk konsep kedaulatan adalah jenis-jenis kedaulatan. Jenis-jenis kedaulatan terbahagi kepada 4, iaitu kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. So, sekarang kita akan kupas berkaitan jenis-jenis kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan tradisional. Dan di sini boleh dilihat gambar replika Istana Kesultanan Melayu Melaka. Di Melaka lah. Dan kenapa saya pilih gambar ni? Gambar ni dipilih sebab kita punya maksudnya ciri-ciri pemerintahan yang cemerlang telah dapat dilihat di dalam Kesultanan Melayu Melaka lagi. Bermula dengan pemerintahan para miswara sebagai orang yang bertanggungjawab untuk membuka kota Melaka. Seterusnya kedaulatan tradisional merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Siapa yang berkuasa mutlak di sini? Ia merujuk kepada raja. Maksudnya kalau raja kata A lah dan semua rakyat kena ikut. Dan ini berdasarkan kepada konsep tulah dan daulat. Apa sahaja yang dilakukan oleh sultan akan diikuti oleh rakyat. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. So dekat sini raja yang akan menentukan segala orang kata perjalanan sesebuah negara. Dan ia wujud sejak zaman tamadun awal manusia. Maksudnya kat sini orang zaman dahulu mereka ini bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri. Untuk memajukan atau mentembadunkan diri mereka. Dan kedaulatan tradisional negara kita berpaksi pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kenapa Raja-Raja Melayu? Sebab Raja-Raja Melayu merupakan pemerintah tertinggi dalam sistem pemerintahan di tanah air kita. Dan raja merupakan pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kewibawaan tertinggi. Dan ini berdasarkan kepada konsep daulat. Dan bila maksudnya raja tu berada di kawasan ataupun kedudukan yang tertinggi, jadi rakyat seharusnya memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja. Dia ada daulat, raja ni ada daulat. So, rakyat harus mengikuti apa sahaja yang dilakukan oleh raja. Sebab tak nak kena tulah. Apa itu tulah? Tulah adalah malapetaka ataupun bencana yang akan diperolehi sekiranya kita tidak mengikuti apa sahaja yang dikatakan oleh raja atau pemerintah. Jenis kedaulatan yang kedua ialah kedaulatan moden.
Okey, pada zaman sekarang, okey, macam mana caranya kita nak dapatkan kedaulatan? Okey, iaitu melalui peperangan ataupun selalunya yang melibatkan pertumpahan darah. Okey, dan ini melibatkan proses imperialism dan juga nasionalism. Ada yang paling penting patriotism lah, iaitu semangat untuk memperjuangkan negara ataupun membebaskan negara daripada penjajahan kuasa asing. Okey, kedaulatan moden dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis, di mana hak rakyat dan juga kerajaan berperlembagaan dititik beratkan. Okay, nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Dan kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa pula lahir hasil gabungan negeri-negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, di mana sebelum ni negara kita ketika penjajahan British, okay, dia meletakkan negara kita berdasarkan kepada dasar pecah dan perintah, iaitu yang seperti biasa saya terangkan, okey, di mana orang Melayu tinggal di kampung-kampung bekerja sebagai petani dan juga nelayan. Orang Cina tinggal di bandar bekerja sebagai peniaga dan juga di lombong-lombong bekerja sebagai pekerja lombong. Manakala kaum India tinggal di kawasan estate dan biasanya bekerja sebagai penuri getah ataupun pekerja-pekerja kontrak. Okey, jadi benda ni dah lama dah diperkenalkan dan ia berterusan sampai sekarang. Okay. Jadi sekarang ni, okay, macam mana caranya untuk kita membentuk sebuah negara yang merdeka? Okay, syarat penting adalah melalui perpaduan. Okay, jadi selepas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957, hasil gabungan daripada 9 buah negeri yang terdapat di Tanah Melayu, okay, perpaduan dapat dipupuk semula dan seterusnya membawa kepada penubuhan Malaysia ataupun penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963, iaitu pada 16 September 1963. Okey, jenis kedaulatan yang ketiga adalah kedaulatan undang-undang. Okey, kalau ingat semula, okay, ketika kepulangan rombongan kemerdekaan daripada London, okay, perkara penting sebelum penubuhan ataupun pentadbiran bagi sesebuah negara adalah penggubalan ataupun merangka, okay, perlembagaan bagi tanah Melayu yang akan merdeka, dikenali sebagai Suruhanjaya Fit. Okay, kenapa undang-undang itu penting? Okay, dan kenapa kita mesti mematuhi, okay, dan ataupun kenapa kita terikat dengan undang-undang yang telah digubal. Okey, ini penting bagi menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Bayangkan kalau tak ada undang-undang dekat negara kita, ataupun bayangkan kalaulah sesebuah sekolah tu tak ada dia punya undang-undang. Okey, jadi pelajar akan menjadi seorang yang tidak berdisiplin lah, dan ini akan menimbulkan huru-hara. Sedangkan ada undang-undang pun negara kita, okay, banyak berlakunya kes pembunuhan dan sebagainya lah. Okey, siapakah yang bertanggungjawab untuk menjaga, okay, ataupun melaksanakan, okay, undang-undang? Okay, yang pertama iaitu Badan Kehakiman, di mana Badan Kehakiman mesti bebas dan berwibawa. Sebab tu kalau dalam pilihan raya, Badan Kehakiman merupakan badan yang bebas dan tidak terikat dengan mana-mana pilihan raya, dan menjaga kewibawaan bagi memelihara serta melaksanakan kedaulatan undang-undang. Okay, dia tidak terikat lah, dan selalunya Badan Kehakiman ni dia tidak boleh bias ataupun berat sebelah lah. Dia mesti berada di tengah-tengah, sebab tu dah dia jadi hakim. Okay, dan kedaulatan undang-undang menjadi prinsip dalam rukun negara. Ingat balik 5 prinsip rukun negara tu, dan salah satunya adalah kedaulatan undang-undang. Okay, jenis kedaulatan yang terakhir iaitu kedaulatan antarabangsa. Nama pun antarabangsa. So, ianya melibatkan pertubuhan ataupun agensi daripada luar negara. Okay, dekat sini kita boleh tengok peranan PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, di mana ia mengiktiraf sesebuah negara, dan pentadbiran bagi sesebuah negara itu tidak boleh dicabuli atau dicampur tangan oleh negara yang lain. Okay, contohnya deklarasi hubungan persahabatan PBB pada tahun 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Maksudnya kita dah merdeka. So, negara luar jangan nak sibuk-sibuk dengan pentadbiran negara kita. Dan kedaulatan tersebut akan berterusan seandainya negara kita merdeka lah, tidak lagi dijajah oleh mana-mana kuasa asing. So that's all. Thank you.